beliau telah buat keputusan, okay, untuk tinggalkan kerja makan gaji beliau dan terus fokus membuat Forever bersama-sama isteri. So alhamdulillah, sekarang beliau telah bahagia dengan kehidupan bersama Forever Living Product dan AUC yang jauh lebih menenangkan, bebas wang, bebas masa bersama keluarga tersayang. So saya jemput sekarang CBM Faiz untuk berikan sharing beliau bagaimana beliau support isteri beliau dalam business Forever ni. Dijemput Faiz. Okey, terima kasih untuk Tuan MC kita pada hari ni. Nama sama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Okey. Assalamualaikum. Okay. Saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Maybe ada yang belum kenal. Nama saya Faiz bin Sulaiman, berumur 30 tahun dan berasal daripada Felda Bukit Wahar. Saya merupakan suami kepada CBM Kamariah. Saya merupakan seorang graduan Politeknik Johor Bahru dalam bidang kejuruteraan elektronik. Pengalaman bekerja saya selama 8 tahun di sebuah kilang di Kota Tinggi sebagai seorang juruteknik production mesin, SMT engineering. Saya buat company itu buat telefon cordless untuk pasaran antarabangsa, subkon Panasonic. Saya bekerja shift selama 8 tahun lah. Kadang-kadang 2 minggu baru tukar shift, pagi ke malam, malam ke pagi. Ada sekali tu sampai sebulan kita orang baru tukar shift. So badan memang tak fit, memang penat lah tukar shift kan. Badan jadi tak selesa dan pada Januari CBM Kamariah telah approach saya untuk suplemen Forever ni. Dan saya telah join Forever pada Januari 2017. Tapi sebagai user je. Saya tak terus bayar untuk VIP. Sebab saya nak guna dulu, nak try macam mana rasanya pakai suplemen ni. Alhamdulillah, masalah kebas-kebas tangan dan kaki bila bangun pagi kan. Kan kadang bangun pagi nak berjalan tu macam kaki tercocok-cocok macam cucuk jarum tu. Alhamdulillah dah hilang. So memang baguslah produk ni. Okey. Saya tak pernah terlibat dalam mana-mana bisnes MLM sebelum ni. Tapi saya pernah menghadirilah satu event bersama AJ dulu. Kalau pernah dengar Affiliate Junction yang pakai MyCard tu untuk berbelanja, kita dapat duit lah. Tapi saya tak join pun, saya cuma dengar dia punya talk je lah. Saya memang tak pernah berbisnes, saya fokus kerja je. Kadang Ahad pun saya kerja, Sabtu Ahad saya kerja. Memang kat rumah ni masa untuk tidur je lah, datang kerja je. Okay, so pada tahun 2020 pasal pandemik tu, kita tak dapat nak bekerja tau. Company terpaksa, semua kan tak dapat beroperasi kan, sebab ada dia punya sektor-sektor yang dibenarkan dan tak dibenarkan. Selama 2 minggu tu memang tak bekerja, duduk rumah. Lepas tu saya tolonglah isterinya bantu sikit-sikit lah. Saya tolonglah COD, kita belajar sikit dengan dia. So walaupun 2 minggu tak bekerja tapi dapat juga tolong tambah income isteri. Dan pada September 2020 saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. Sebab time PKP, gaji pun tak berapa ada. Dan saya lihat bonus dekat Forever ni lebih banyak daripada gaji hakiki saya. So kat sinilah saya nak beritahu, masa bekerja gaji basic saya sebagai juruteknik 1,740 je. Kalau campur OT pun dalam 25, 26 gitulah sebulan. Tapi dekat Forever dapat lebih daripada 2,000 lebih tu. Alhamdulillah dapat 5 angka. Terkejutlah kan, kita tak pernah dapat income sampai 10,000, 11,000. Kalau saving memanglah dapat 10,000 kan bekerja. Tapi sekali selepuk masuk 10,000 lebih itu, kan kita macam terkejut kan. Dulu gaji 2,000. So buat Forever fokus
boleh sampai 10,000, 11,000. So kita fikir balik, bincang semua dengan isteri. So kita nekatlah untuk berhenti kerja. Kita tinggalkan kerja yang lama, kita fokus pada Forever. Tapi kita berhenti kerja tu kita tak berhenti saja-saja je. Kita rekrut dulu orang-orang kilang tu. Kita still ada apa ni, harmoni lah dengan orang-orang company lama tu, kita masih ada hubungan. So sampai sekarang pun memang kalau diorang, saya masih lagi kontak dengan diorang. Macam nak barang saya hantar pergi kilang, so still dengan kilang tu tak putus lah orang kata. So buat Forever ni dengan isteri memang sangat seronok. Sebab apa? Kita ke mana saja je bersama. Kita pergi COD barang, kita pergi jumpa orang, kita buat demo semua sama-sama. Kan best kan buat kerja sama-sama kan. So sebagai husband ni, kita sebenarnya seorang supporter kepada isteri kita. Kita bagi support daripada segi moral, motivasi dan kena jaga emosi. Sebagai contohlah, bila isteri tengah buat coaching, macam saya ada anak kecil yang baru setahun 2 tahun, baru 2 tahun umurnya. Bila isteri tengah buat coaching, kita jagalah anaknya kan. Kita tak nak bagi macam kau budak kecil kan, dia suka ngacau-ngacau orang kan. So kita jaga anak kita betul-betul, kita bagi isteri kita coaching dengan tenang. So kita lagi satu, bila buat kerja dengan isteri ni, kita kena bagi-bagi tugas. Macam isteri buat coaching, buat prospecting, recruitment. Kita jaga anak, kemas rumah. Tapi dalam masa yang sama, kita still buat rainbow. Kita buat yang apa, tak pakai kos punya. Kita rainbow dekat Facebook, kat WhatsApp. Kita still lagi membantu isteri kita. Isteri je, bukan isteri kita. Okey, dari segi emosi pula. Perempuan ni, dia dalam mana-mana pun semua dia kuat, tapi dia paling lemah dalam penjagaan emosi. So kita sebagai suami, janganlah tengok bini kita tengah beremosi aja kita pun buat tak tahu aja. Kita kenalah support kan. Kalau macam dia tengok dia tengah penat, stres, kita datanglah picit-picitkan bahu dia, kita bagi dia tenang, betul. Janganlah kita buat tak tahu aja, kita penat pun kita nak orang picit-picit. Okey? So diorang akan lebih macam rasa lebih stabil dan rasa wah, laki aku datanglah picit aku. So macam dia relax, tenang kan. Dia tenang, kita pun happy. Lagi satu, dan kalau kita tengok diorang tengah tension ke kan, diorang tengah buat slide, nampak macam penat buat slide. So kita datanglah. Kita cakap dengan diorang, jom kita keluar jalan-jalan, pusing-pusing taman ke. Macam saya duduk dekat Desaru sekarang ni, memang setiap petang, hampir setiap petang lah kita akan pergi laut, pergi dekat jalan-jalan ke Desaru, tengok laut kan. Time tu janganlah pergi kosong, pergilah belikan aiskrim ke. Beli aiskrim pun diorang dah seronok sebenarnya, sambil tengok laut, makan aiskrim. Itu pun dah boleh buat diorang gembira, betul. Emosi diorang akan terjaga, tenang. So kata orang, nak bahagiakan suami, kena jaga makan dan pakainya. Nak jaga isteri, jaga emosinya. Isteri gembira, kita pun tenang. Tak adalah kita kena bebel aja. Okay. So next, kita kena jadi seorang pendengar yang baik. Pendengar yang baik ni, kita orang perempuan ni, diorang ada terlalu banyak perkataan untuk diorang luahkan setiap hari. Dari yang saya cari dekat Google, perempuan ni kuota untuk berkata-kata satu hari, untuk keluarkan perkataan dia 20,000 hingga 30,000 ataupun lebih setiap hari. Tapi lelaki sikit aja, 7,000. Dalam satu hari pun kadang pun memang habis gitu je lah, 7,000. Kadang tak habis pun 7,000. Macam perempuan ni, kalau 25,000 tu mesti boleh kasih lebih lagi. Kadang-kadang sampai 50,000 patah perkataan. Kadang-kadang tak cukup. Ingat tu, 25K pun tak cukup. Nak bercakap aja, tapi dia bukan bercakap, dia orang sebenarnya bercerita. Dia orang
itulah cara diorang untuk meluahkan perasaan diorang kan. Kadang-kadang diorang kan stres dengan customer, dengan masalah-masalah customer yang tu yang ni kan diorang nak bercerita. So kita jadilah pendengar yang baik. Janganlah diorang berborak kita, tapi kita buat tak tahu aja. Dengar tak dengar je, jangan itu. Sambil dia bercerita, kita sautlah sekali kita borak-borak dengan dia. So tak adalah dia orang rasa macam apalah lelaki aku ni, aku bercerita dia buat tak tahu aja. So masa dulu, masa saya bekerja, saya bukan seorang pendengar yang baik tau. Sebab kita dah kerja shift 12 jam, kadang pergi balik dah 13 jam. Daripada Wahad ke kota tu ada dalam 25-30 minit lah pergi. Balik dah 1 jam kan. Balik dah penat nak berehat. Dia bercerita, kita kadang tertidur. Lepas tu nak tidur tu kita dah tertidur, dia tak habis cerita lagi. Tak habis 25,000 K dia nak bercakap tu. Last emosi tak stabil, kita kena marahkannya. So sebab tu bila sekarang ni dah berhenti kerja kan, saya dah full time dengan bisnes ni. Dia bercerita, kita dengarlah, kita borak dengan dia. Ada je masa untuk kita borak, time makan, time masak. Tanya dia nak makan apa, kita pandailah untuk apa, two way communication lah, kita nak bercakap dengan dia. So biarkan dia punya 25,000 K tu habis. Jangan sampai terbawa ke besok dah tambah 5, dah jadi 5,000 K pula patok ketaan. 50,000 K pula, dah satu hal lagi kita nak dengar 50,000 K. Kita punya 7,000 je. Walaupun tak habis, tapi besok still lagi masuk lagi 7,000, takkan bertambah kalau kita punya. 7,000 tu lah, tak ada besok 7,000 tambah lagi 7,000, 14,000 tak ada, kita punya 7,000 je. Tak adalah nak bertambah-tambah. Macam dia orang 25 tambah lagi 25, besok dah jadi 50,000. Tak habis bawa lagi. So dengarlah apa dia nak bercakap, kita share lah apa. Biarkan dia nak bercakap, asalkan dia tenang, dia happy. Okey? Dah lebih 15 minit ke? Belum lagi Boleh lagi. Ada lagi ke? Okey. Last lah. Dalam bisnes ni, apa-apa pun kita jangan putus asa. Kita berbalik kepada rule nombor 1. Jangan putus asa, jangan mati, mesti masuk mesyuarat. Masuk tempayaki sistem dia. Okey? Masa zaman bekerja dulu, saya memang jarang dapat masuk tempayaki bila pagi kan, sebab shift pagi terlalu banyak sangat mata-mata yang memerhati. Kalau dengar pun menyorok-nyorok lah, tapi tak berapa dengar sangat lah. So sekarang ni, alhamdulillah setiap Isnin pagi dan Rabu pagi, saya dapat dengar tempayaki. Kita dapat ambil apa, booster lah. Kita booster kita punya energi, kita punya apa, semangat untuk berbisnes tu. Janganlah kita apa, dah putus asa, lepas tu tak nak masuk kelas lagi. Lepas tu kata aku tak boleh lah macam ni, nak buat gini. Kelas tak masuk, tempayaki tak nak dengar. Lepas tu energi tak ada. Memang mati gitu je lah. Orang kata. Apa-apa pun bila berbisnes ni, kita support kita punya partner. Kita macam sebagai seorang suami ni, kita kena tahu kita punya, kita tak boleh bagi dia orang buat kerja banyak-banyak tau, partner kita ni. Kita kena bagi tugas. Macam dia orang biasa perempuan akan coaching untuk tim-tim. Dia orang coaching akan buat prospecting. Kita sebagai suami, kita ambil alih lah tugas untuk jaga-jaga barang, kira stok. Kita buat apa, pergi COD, pergi hantar barang. Kita jangan bagi semua dia orang buat kerja tau. Nanti dia orang penat, kita pula jadi mangsa. Biar kita buat kerja sama-sama, bahagia sama-sama, happy sama-sama. Tak adalah biar dia je semua. Lepas tu takkan kita nak, kita apa, dia orang buat kerja, kita takkan nak tunggu gaji je kan. Kita kena buatlah sama-sama. Barulah bisnes tu lebih indah, lebih menarik orang kata buat bisnes sama-sama ni. Okey. Okay, sebagai kata-kata terakhir,
kita sebagai seorang suami ni hendaklah sentiasa support isteri kita dalam berbisnes, sentiasa bersama-sama. Jangan bagi dia seorang-seorang, kita buat sama-sama. Dia happy, kita happy, semua happy. Okay. So isteri gembira, pintu rezeki sentiasa terbuka. Okay. Terima kasih. Selamat. Semoga dengan perkongsian saya pada hari ini dapat memberi inspirasi kepada suami-suami di luar sana untuk bersama-sama membantu isteri dalam berbisnes di dalam Forever ni. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Wah, thank you CBM Faiz. Sangat menarik perkongsian patah perkataan daripada seorang isteri, berapa banyak dia boleh cakap satu hari. Okey, apa yang dapat saya simpulkan, okey, happy wife, happy life. So bila semua orang happy, frekuensi rezeki adalah ketenangan. So bila semua orang tenang, insya-Allah rezeki itu masuk dengan sangat baiklah. Kita pun tak boleh nak jangka. So seterusnya saya nak jemput. Okey, saya nak jemput, mungkin saya rasa ni biras kepada CBM Faiz lah. Okey, so saya bacakan sikitlah latar belakang CBM Haji Zul. Okey, dia punya cerita macam ni. Allah cipta dunia dan insan hanya untuk diuji dan tunduk padanya. So kami tidak terlepas dari ujian tersebut. 2017 tahun yang paling getir buat kami. Isteri kepada CBM Haji Zul, CBM Azam melepaskan jawatan sebagai purchaser di sebuah hospital pakar, dan Haji Zul sendiri terpaksa mengundur diri dari dunia perniagaan yang telah diceburinya selama 29 tahun dengan status seorang muflis. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, 29 tahun berniaga, akhirnya undur diri dan status menjadi seorang muflis. So daripada bandar mereka pulang ke kampung. Okey, berbekalkan saki-baki kewangan yang ada RM1,500. CBM Kak Azam memulakan langkah pertama dalam Forever, sedangkan CBM Haji Zul langsung tidak berminat, apatah lagi mempercayai MLM. Ini normal. Normal, semua orang bila tengok MLM dia skeptikal. Ini mesti tak boleh buat duit punya. Mesti scam. Dan bonus pertama yang diorang dapat hanyalah RM70. Time tu Haji Zul sangat down. So sedikit demi sedikit CBM Kak Azam ni mencipta nama, menunjukkan prestasi jualan sehingga mencapai income RM1,000 sebulan. So dari jauh CBM Haji Zul melihat kegigihan isterinya dan dia terdetik dalam hati untuk menyumbang tenaga. So daripada situ CBM Haji Zul mula memperkenalkan kepada adik-beradik, sahabat-sahabat tentang Forever Living. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. So apa yang berlaku? Kebanyakan rakan dan adik-beradik CBM Haji Zul ni menolak dan tertawa sinis dengan perniagaan yang baru dia ceburi. So berakhir gelap, malam timbul, sinar mentari di hujung jalan mati. So apa yang CBM Haji Zul bagi tahu, Tuhan tidak melihat berapa modal yang berani kita laburkan untuk kejayaan. Yang Allah SWT lihat dan pandang adalah niat dan usaha kita. So perjalanan hidup ni bagaikan mimpi. So dia CBM Haji Zul melihat ke belakang dan tengok hanya kenangan yang ada. So dia pandang ke depan, dia nampak sinar di celah kegelapan. So bagaikan bermimpi, isteri tercinta dinobatkan sebagai CBM dan perolehannya telah mengangkat status muflis ke mercu kejayaan. So dari jauh CBM Haji Zul akan terus belajar dan menggali ilmu Forever dan seterusnya akan bantu beri sinar baru dalam kehidupan semua orang yang ingin menceburi dalam bidang Forever. So dengan ini saya menjemput CBM Haji Zul untuk memberikan perkongsian dia tentang penglibatan dirinya dalam Forever Living Product. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Terima kasih MC. Saya rasa macam dah tak ada apa saya nak cakap. MC dah cerita semua. Tapi okey, sekarang saya nak tanya, dalam Zoom ni berapa ramai lelaki? Cuba klik satu. Saya seorang je setakat ni. Seorang je? Oh, tak ada. Adalah lelaki awal dan akhir. Okey, by the way saya ucapkan tahniah kepada
semua yang ada pada petang ni kerana telah terpilih bersama AUC Hero. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Haji Zul bin Haji Aman. Isteri tersayang itu CBM Mahfuzah ataupun lebih dikenali sebagai Kak Azhar. Sebelum ni sebenarnya saya 10 tahun dalam Navy. Kemudian saya berhenti awal, menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Dalam bidang perniagaan saya berniaga dalam 29 tahun. Tapi saya berada dalam korporat selama 15 tahun. Yalah, nasi dah jadi bubur. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Itulah nasib seseorang kan. Kita hanya merancang sebenarnya. Segala-galanya ketentuan Allah. 2017 adalah titik permulaan bagi kami yang mana berlaku krisis dengan rakan kongsi. Saya terpaksa meninggalkan unit korporat dengan tak ada apa-apa. Muflis. Saya rasa dalam ni tak ada kot yang kena muflis kot. Ada. Mudah-mudahan tak ada lah. Biarlah saya seorang. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Segala-galanya dah berakhir. Pepatah Melayu mengatakan langit tidak selalu cerah. Kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Dapat bayangkan tak? Dulu, masa zaman korporat, memang tidur atas duit bang. Tidur atas duit. Kita tidur pun, orang bayar. Bayangkan, sampai tahap tu. Tapi bila kita dah muflis, dah tak ada apa-apa, adik-beradik, kawan-kawan yang mana dulu kita makan sepinggan, semua melarikan diri. Takut. Dia semua takut, kalau kita call, tak ada line lah tu. Dalam minda dia orang fikir, ni kerja nak pinjam duit lah ni. Betul tak? Tuan-tuan dapat rasakan tak? Betapa pilu, sedih. Masa tu sangat-sangat down. Untuk menghiburkan hati, saya tanam sayur lah, tepi rumah kan. Tak tahulah jadi menantu grade 1 ke grade 2 ke. Yalah. Masa tu hati, perasaan, fikiran memang bercelaru. Bayangkan daripada orang kaya, habis bang, tak ada apa-apa. Dia ada bini berhenti kerja. Apa yang tinggal? Baliklah kampung, balik kampung je lah. Memanglah kita balik dalam keadaan senyum, tapi dalam hati, carilah alasan. Alasan dia apa? Nak jaga mak. Padahal hampir tak ada dah. Lepas tu 2017, Kak Azhar itulah langkah pertama dia dalam Forever. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan tahu, saya ni memang skeptikal betul lah dengan MLM ni. Saya memang tak tahu lah. Pasal dulu dah banyak sangat kena tipu lah. Kerana MLM lah, orang guna nama saya untuk buat projek scam. Rasa-rasa dekat 6 juta dia collect duit. Kawasan sana tu, kawasan tempat saya tinggal tu, dekat 6 juta dia collect duit. Yang busuk nama saya, sian tak? Orang banyak jual nama kita, pasal kita dah okey lah masa tu kan. Orang cakap je, alamak Haji Zul dah masuk, tak tahu kau tak masuk. Itulah cerita dia. Memang lumrah lah. Orang Melayu ni senang aja. Kalau kita cerita, kau masuk ni, jual barang, kau dapat untung, dia fikir 2-3 kali. Tapi kalau kita cakap, abang masuk ni, abang bayar 100, besok abang 120. On the spot bang dia akan bagi duit. Itu dah lumrah. Jadi saya kena banyak juga bang. Jadi nasib kita lah kan. Cerdik ni bodoh juga. Kalau dalam syarikat besar, dulu kan, masa saya dalam korporat, yang kita fikirkan apa tahu? Kita fikir untung.
Yang kita fikir berapa banyak kita nak dapat bonus tahun ni. Berapa banyak kita nak bayar bonus pada pelabur-pelabur kita. Itu yang kita fikirkan. Kita tak pernah fikir lu kerja 24 jam ke, tak balik rumah ke, masalah pekerja ke, kita tak banyak fikirkan. Kita hanya fikir keuntungan kita. Mungkin itulah kot takdir. Bila kita buat macam tu, kadang-kadang Tuhan tu balas balik pada kita. Kita akur, alhamdulillah, syukurillah. Tapi ada beza. Ada beza dalam forever. Banyak beza dia. Cuba tuan-tuan renungkan sejenak. Renung ke atas. Cuba tengok sipu-sipu kita, Hamizah Hamdan, Berong. Lepas tu kita tengok Abang Jawa ataupun Syamuddin, tengok Sipu Lila. Dia orang ni semua adalah tenaga pengajar. Tenaga pengajar yang kita tak pernah bayar. Mereka tak takut. Mereka tak sayang. Mereka tak lokek ilmu tau. Dia ajar. Sedangkan kalau kita dalam unit korporat, kita panggil orang, kita bayar berpuluh ribu. Berpuluh ribu kita bayar. Kita bayar, dia pandai cerita je sebenarnya. Dia best in theory je. Dia tak pernah kerja pun. Dia belajar tinggi-tinggi, dia buka firm, lepas tu dia ngajar orang. Engkau buat gini, dapat gini, kau buat gini, dapat gini. Sebenarnya, yang mana saya interview dia orang, kadang-kadang tak ada pengalaman kerja. Serius. Dia tak ada pengalaman kerja, lepas tu dia cerita pada kita yang dah memang dalam tu berpuluh-puluh tahun. Agak-agak macam mana perasaan dia orang. Berbeza dengan forever. Orang yang menceritakan pada kita adalah orang yang berpengalaman, orang yang dah melalui pahit getir perniagaan dalam forever. Dia menceritakan macam mana dia berjaya dan dia tak nak tengok kita gagal. Kita tak bayar dia. Kita tak bayar dia. Lepas tu dia ngajar kita, dia masukkan kita dalam grup dengan penuh kasih sayang. Forever ni penuh dengan kasih sayang. Tak ada penindasan. Kita tak pernah iri hati. Kalau kita compare balik, contoh dia, kita jual goreng pisang lah. Kita cerita kat jiran sebelah, goreng pisang ni buat macam ni, tengok-tengok besok pagi dia pacak kedai goreng pisang dia tepi kita jual. Agak-agak macam mana perasaan? Sakit bang. Macam tu juga. Kalau jiran kita buka goreng pisang, kita tengok laku je, alih-alih kita buka kedai goreng pisang sebelah dia. Macam mana perasaan dia? Silap-silap kita kena santau. Tapi berbeza dengan forever. Kita boleh pacak kita punya banner lah. Banner ke, ataupun flyer ke kita bagi keliling rumah dia lah. Jiran-jiran dia, agak-agak ada tak dia marah? Tak ada lah. Dia tak marah, dia senyum. Bagus. Buat lagi. Tu belakang tu ada jiran lagi. Macam tu. Dia pula bagi tahu kita mana yang dia tak pergi, mana dia pergi. Itu dia semangat sebenarnya. Kasih sayang. Yang tak ada dalam korporat. Bidang korporat tak ada tu bang. Kita fikir macam mana nak tindas orang, macam mana kita nak kita sentiasa berlawan tu. Kita ada unit R&D. R&D kita untuk apa? Untuk persaingan. Kita kata barang kita bagus, dia kata barang dia bagus. Dalam forever tak. Kita nak cerita produk kita, orang cerita produk dia tau. Kita pula cakap dia, baguslah kak. Akak punya produk ni bagus. Tapi kalau akak ambil suplemen ni, cuci usus, lepas tu makan produk akak, lagi bagus. Kita tak ada iri hati bang. Setuju? Okeylah. Oleh kerana masa pun terhad. 15 minit bukannya lama. Rasa dah lebih kot. MC. Dah lebih? Boleh lah. Boleh bagi kata-kata semangat yang terakhir. Semua khusyuk dengar tu. Sekarang saya nak tanya. Sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan kita ni? Tuan-tuan kena ingat, hidup kita ni, di dunia ni,
hanya ada 2 minit setengah je. Kita hidup di dunia 2 minit setengah je. Sebab 1 tahun dekat akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Berarti penghidupan kita dianggarkan 2 minit setengah je. Jadi laki-laki semua bangunlah. Bangun. Kita kena bantu isteri kita. Sebab kata CBM Faiz, kalau kita tak dapat bantu penuh pun, kita dapat kontrol dia punya emosi pun dah okey dah. Tak salah kita ambil alih tugas dia, jaga baby ke, jadi supir ke, apa nak heran? Nak malu sampai ke mana? Orang luar tu, dia cuma pandai, dia tahu protes. Lepas tu dia tahu condemn. Bila kita berjaya, dia cakap betul. Tu nasib lah tu. Nasib pula. Usaha kita takkan dipandang. Yang pandang usaha kita untuk kejayaan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhir kata, doakanlah kami. Doakan kami yang baru meniti dalam kehidupan, yang baru memulihkan suasana, yang baru, semua dah barulah. Sekurang-kurangnya, doakanlah saya dengan Kak Azhar capai CBM level 2 tahun ni. Amin. Ingat, buang ego kita, sentiasa rendah diri. Kita buat benda yang baik, senang, susah, kita yang tanggung. Orang luar dia tahu protes, condemn, dan kalau kita berjaya, dia kata itu nasib kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padat pengisian daripada CBM Haji Zul kita. Semua pun tak sedar dah lebih 15 minit. Tapi tak apa, bagus. Bagus untuk kita rectify balik apa tujuan kita kat dunia ni. Bagaimana kita boleh manfaatkan masa 2 minit setengah macam Haji Zul beritahu. 2 minit setengah je masa yang kita ada kat dunia ni, bagaimana kita manfaatkan untuk kehidupan akhirat kita. Dengan keluarga kita yang tersayang lah, insyaAllah. So seterusnya, saya nak menjemput CBM Abang Jawa ataupun CBM Hishamuddin untuk bagi perkongsian. Sekarang saya nak baca tee up sikit lah. Okay, so CBM Abang Jawa ni sebenarnya seorang graduan IKM Johor Bahru dan pernah berkhidmat sebagai seorang senior technician di sektor perkilangan selama 18 tahun. Ni orang lama kat kilang. So sangat komited dengan kerja, available dengan shift yang tak menentu, banyak serahkan kerja keluarga dan urusan anak-anak kepada isteri. So hinggalah diuji pada tahun 2013, kilangnya ditutup dan dipaksa menerima VSS, Voluntary Separation Scheme, dan terus serta-merta hilang pekerjaan dan mata pencarian rezeki sekeluarga. Tapi alhamdulillah, selepas beberapa minggu dapat VSS, beliau diterima masuk ke syarikat lain dengan peningkatan gaji sebanyak 50%. So apabila beliau ni diuji dengan VSS, beliau telah buka minda untuk berniaga. So beliau sangat aktif dalam ejen unit trust, buka booth, masuk sekolah-sekolah, sektor swasta untuk kongsi manfaat tentang unit trust. Dan pada tahun 2015, beliau telah diajak oleh CBM Kak Lila untuk sama-sama berjuang di platform Forever. Tapi masih belum nak lagi sebab masih fokus dengan bisnes unit trust. Tapi pada tahun 2016, mula fokus sama-sama dengan isteri kerana sebab bisnesnya lagi senang, duduk kat rumah je. Modal kecil, untung besar, duduk daripada rumah je boleh buat bisnes. So, akhirnya beliau telah bersetuju untuk berhenti kerja setelah dipaksa oleh CBM Kak Lila. So, beliau ni asbab tegar minum konsum aloe vera, ATC, bipolen, Allah SWT izin masalah darah rendah pulih sehingga hari ini. Dulu beliau kerja kilang, tak ada banyak masa, tak gembira, tak ada saving.
Tapi sekarang alhamdulillah happy-happy bisnes dari rumah. Banyak masa dengan isteri dan anak-anak, dapat jumpa dan call ayah selalu, masak sedap-sedap setiap hari, dapat ke surau atau masjid setiap waktu dan banyak gembira. So sekarang saya jemput Abang Jawa untuk bagi perkongsian insyaAllah. Terima kasih MC. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf suara rock sikit hari ni. Baru nak mula sihat, tapi saya negatif. Jangan takut. InsyaAllah dalam ni semua tak terlibatlah dengan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang Abang Jawa nak cakap semua dia orang dah tapau. Kan? Okey, untuk sesi Abang Jawa ni, Abang Jawa bagi buka mic, apa nak cakap boleh bercakap sebab sesi Abang Jawa Abang rasa untuk santai-santai saja. Okey? Nak tanya direct boleh? InsyaAllah kita jawablah. Okey, banyak sangat yang MC up Abang Jawa tadi. Okey. Pengalaman bekerja dengan kilang US. Abang Jawa dulu kerja dengan GE Electric. Okey, kita orang buat termostat selama 18 tahun. Kalau kilang tu tak tutup, Abang Jawa sampai sekarang kot kerja lagi. Sebab kerja dengan orang US ni seronok. Tak percaya tanya Abang Soden nanti. Dia kerja dengan Jerman. Kan? Kerja dekat orang kerja-kerja kilang Continental ni dia seronok. Betul. Satu dia tak kacau kita. Kalau kilang Jepun saya tak tahu. Okey? Kilang Jepun straight. Kan? Dia sama macam ada cerita dia nanti. Kilang Continental ni dia kalau boleh kita nak siap kerja kita je. Dia tak suruh kita buat kerja lain. Siap kerja kita, lepas tu kita buat paperwork untuk diri kita. Lepas tu je dia akan bagi kita, kalau untuk middle level, dia bagi kita satu bilik untuk kita standby, kita duduk dalam tu. Okey. Yang production akan jalan terus. Tapi berbeza untuk kilang-kilang, minta maaf lah, terutamanya daripada Singapura lah. Sebab Abang Jawa lepas kerja GE, Abang Jawa ditawarkan kerja kilang tu company Singapura. Jadi bila Abang Jawa masuk dalam tu, Abang Jawa bawa gaya kerja kilang lama ke dalam kilang tu, ramai bos-bos tak suka. Sebab kilang senang cakap dia kilang yang dekat pertengahan lah. Dia suka buat OT lebih, dia suka kerja lebih masa, dia suka kita macam walaupun benda tu tak rosak, boleh jalan, dia still suruh kita involve dalam benda tu. Tapi dia tak perasan kalau technician, maintenance akan kerja, dia orang tak ada duit. Sebab mesin tu rosak, kita masuk, kan? Jadi dia tak ada duit. Tapi kalau kilang Continental ni, dia suruh kita set up cantik-cantik, dia suruh kita duduk satu bilik, dia nak mesin tu boleh jalan unlimited kalau boleh. Betul ya Pak Sudian InsyaAllah kalau salah boleh tolong betulkan. Tu cara kerja dia. Jadi selepas Abang Jawa berhenti dekat GE tu, kita masuk kilang macam tu, kita stres. Bos selalu tekan kita. Kenapa you buat macam ni? Kenapa you buat macam ni? Kenapa boleh dapat output pun boleh keluar? Tu dia punya tu. Sebab bila dia dapat output, dia tak perlu OT, tapi dia nak OT. Itu yang kita pun pelik dengan orang-orang macam ni. Okey, jadi bila pertengahan 2015 orang rumah berhenti, alhamdulillah Miza, sebenarnya Miza dengan Abang Jawa ni depan rumah. Dekat kampung sekampung, kalau dekat taman ni depan rumah je. Jadi dulu Lila dengan Miza dia selalu meeting, tapi kat rumah dia tak berbual. Masuk rumah dia Lila rumah abang lah. Kan? Jadi dia tak berbual.
Lepas tu je sampai satu masa Miza dengan Berong berhenti kerja sama-sama. Dia jual rumah yang dekat depan rumah abang ni. Lepas tu je kita dua orang pun tertanya-tanya lah, apa Miza buat? Kan? Apa Miza buat? Jadi sampai satu masa Lila yang cari Miza. Bila dia berbual Lila masuk, tapi ada cerita kelakar masa tu. Cerita kelakar dia, Faiz tadi abang buat unit trust, betul? Okey. Masa Betul. Miza dengan Lila tengah cerita pasal Forever, abang mencelah, boleh tak Miza invest dekat abang pula? Kelakar dia kat situ. Okey. Tapi bila dah bercengkerama pasal benda tu, Lila masuk dengan kita orang masuk masa tu RM90. RM90 percuma satu botol aloe vera gel. Okey, dengan tu kita buat modal. Alhamdulillah semuanya settle masa tu. Lepas tu setelah 6 bulan Lila buat, dia dapat gaji engineer dia plus gaji abang. Gaji senior engineer dia tu dengan gaji abang. Lepas tu dia offer, B, you nak berhenti tak? Cakap, kenapa? Lepas tu dia tak tunjuk lagi. Okay, bonus pertama kita orang yang combine 2 gaji tu, dia tak tunjuk lagi. Jadi dia cuma offer macam tu je. Masa tu Abang Jawa ingat bulan 9. Abang Jawa masa tu dah tahu Abang Jawa akan dapat bonus dekat kilang lama 2 bulan. Lepas tu je dia cakap, sekali dia tunjuk slip bonus tu, tengok, oh alhamdulillah juga. Dalam hati fikir, berhenti tak berhenti, berhenti tak berhenti. Dah nak bonus ni. Paling kurang dapatlah duit jajan kan. Okey, sekali je dalam masa yang sama juga duduk-duduk, lepas tu je cerita-cerita dengan family, ada yang ramai yang tak setuju berhenti. Okey, jadi kita ni lah buat decide. Ada sekali tu telefon Kak Ju juga cerita pasal benda ni. Dia kata kalau you nak bakar kapal, you bakar. Kapal you boleh bakar, tapi you kena bina kapal baru. Maknanya Abang Jawa kena buat carrier baru dekat tempat baru. Dan dalam masa 6 bulan Lila dah tunjuk apa yang dia dapat. So betul juga apa yang Kak Ju cakap, kalau you nak bakar, bakar. Bila dah bakar, kita buat kapal baru. So masa itulah Abang Jawa terus masuk ke dalam bidang MLM ni lah. Dan bila masuk dalam bidang MLM ni, satu benda yang menyedihkan, handset Abang Jawa ni ada ramai kawan-kawan sekolah. Okay, dalam masa 3 tahun, seorang pun lah tak ada yang kontak Abang Jawa. Dulu Abang Jawa main bola. Bila kita ajak geng-geng datang ya, semua cakap ada kerja, ada kerja. Kuncinya satu je. Abang Jawa pernah jumpa dia orang, Abang Jawa pernah cerita apa yang Abang Jawa buat. Lepas tu tapi Abang Jawa punya style, Abang Jawa akan cakap dengan dia orang, ini pertama dan terakhir aku cerita benda ni, cerita Arctic Sea, cerita aloe vera dengan dia orang. Itu Abang Jawa cakap. Tapi persahabatan kita akan terus on. Takkan putus. Kalau dia orang yang stopkan kat situ, itu masalah dia orang. Tapi alhamdulillah, dia orang semua selepas 3 tahun, dia orang akan datang sendiri. Dia orang datang sendiri. Itulah kisah-kisah dia. Kalau kisah Abang Zul lagi sedih kan. Kisah abang cuma tak sedih sangat lah. Cuma hilang kawan satu telefon je. Sebaik ada kawan yang baik hati kan. Kawan yang memang betul di dalam jiwa raga lah. CBM Lila. Kalau ada soalan bagi tahu abang tak perasan sebenarnya ni. Okey. Belum ada soalan. Okey. Lepas tu je first abang dekat Forever, kita orang tak tahu sebenarnya. Abang Jawa, Miza, Berong,
Okey. Kita orang sebenarnya antara orang-orang yang tebas lalang, tebas hutan untuk buat highway. Kalau yang sekarang, dia orang tinggal lalu je, tekan minyak. Sebab tu dia orang, kereta dia orang lagi laju daripada kereta abang. Myvi boleh tekan 18. Sebab highway semua dah ada. Tapi masa yang langgar tembok, langgar dinding, kita orang. Kita orang pun pernah salah langkah. Lila pernah tak dapat bonus, abang yang banyak. Fikir bila abang daftar bawah Lila, Lila akan dapat lagi banyak. Kan? Tapi dekat Forever tidak. Dekat Forever tidak. Dekat Forever, bila orang tu kerja keras, dia akan dapat lebih. Miza senyum je tu. Kan? Sebab dia pun pernah terjadi. Siapa yang kerja keras, dia yang akan dapat lebih. Contohnya, Miza dengan Najah. Miza pernah potong dia punya income Najah. Bila personal dan manager Najah kecil, sebenarnya Najah kurang buat kerja. Bukan dia tak buat kerja, kurang. Bila itu yang dia boleh potong. Tu dekat tu. Okey, sebenarnya dekat bila kita join Forever ni, kita daftar je, itu sebenarnya satu perjuangan. Okey. Perjuangan dekat Forever baru bermula. Kita nak perjuangkan untuk dapat VIP sampai ke assistant manager. Itu sebenarnya satu perjuangan. Berjuang kena cari orang, berjuang kena lawan orang, berjuang macam mana nak kontrol tim yang baru nak naik, berjuang macam mana nak naikkan pangkat. Itu semuanya satu perjuangan. Tapi dekat Forever ni, bila touch je manager, dia satu permulaan. Okey, permulaan dia kita baru nak bermula untuk dapat F2D. Itu semua permulaan. Okey, permulaan macam mana nak jadi CBM, permulaan macam mana nak dapat EMR. Itu semuanya satu permulaan. Perjuangan kita yang bawah tadi tu, yang mula daripada ada yang RM90, ada yang RM1,500, itu semuanya perjuangan. Kita kena perjuangkan macam mana nak perjuangkan masa kita. Okey, tapi bila dah touch manager, touch F2D, touch CBM, semua tu kita akan rasa dia punya manis. Tapi dalam masa yang sama, kawan-kawan tadi yang Abang Jawa cerita satu handset ni hilang, dia orang datang sorang-sorang balik. Bukan datang sorang-sorang sebab nak rapat-rapat kita ngeteh, bukan. Dia orang datang paling kurang, Jawa, aku ada masalah darah tinggi. Apa yang aku perlu guna? Macam tu pula dia orang datang. Allah bagi kesenangan pula pada kita. Dia orang datang sendiri. Okey. Tamam. Masing-masing tadi dah cerita pasal isteri masing-masing, tapi Abang Jawa rasa abang cuma nak tambah, sebenarnya kita sebagai supporter ni, kita sebenarnya adalah untuk isi tempat kosong. Isi tempat kosong dia. Contohnya, kalau dia tengah menghadap laptop, macam Faiz cakap tadi, jaga anak, betul. Okey. Kita boleh lawan dia punya kerja dia. Kerja dia layan laptop, kerja kita layan dapur. Kerja kita sidai kain. Abang Jawa tak perlu sidai kain. Banyak kawan-kawan Abang Jawa ni pernah cerita sidai kain lagi ke? Pernah. Kalau ada lelaki-lelaki yang pernah diceritakan macam itu, jangan malu. Sebenarnya tu kita isi kekosongan pasangan kita. Sebenarnya itu bukan kerja dia pun sidai kain tu. Kerja sama-sama. Jadi cuma masyarakat kita je yang anggap sidai kain tu kerja perempuan. Jangan malu. Okey. Lepas tu je dekat Forever ni yang paling best, antara yang paling best lah Abang Jawa pernah lalui. Kita dapat pulangkan semula masa-masa kita yang dulu. Contohnya, siapa yang pernah berhutang dengan anak-anak dia? Boleh tak apa. Nak buka mic boleh. Contohnya masa Abang Jawa dulu, Abang Jawa banyak sangat berhutang dengan anak-anak. Contohnya bila nak cuti, kan, kita dah setting satu masa untuk cuti, dah janji dengan anak-anak, alih-alih kita dapat call daripada kilang. Mesin breakdown, you tak boleh keluar. Kita terpaksa batalkan. Jadi bila kita batalkan, kita dah berhutang dengan dia. Bila kita nak ganti?
Tu dia. Tapi sekarang Abang Jawa dah dapat ganti tu semua. Siapa-siapa yang nak mula untuk ganti apa yang kita pernah hutang dengan diorang, terutamanya hutang masa, InsyaAllah inilah tempatnya, inilah masanya. Yang penting kita kena fight aja. Macam mana kita nak fight? Macam itulah. Yang pernah siapa-siapa yang dekat Facebook Abang Jawa mesti nampak macam mana Abang Jawa punya lifestyle dulu dengan lifestyle sekarang. Kita boleh tengok. Dah 15 minit. Faiz, dah 15 minit? Boleh. Okay. Alright. Temu dengan khusyuk tu. Apa lagi? Alhamdulillah. Ini sebenarnya amanah. Okay. Yang nombor 2, bila kita dah dekat manager, kenapa kita kena buat 15 cc sebelum 15 hari bulan? 5 cc sebelum 15 hari bulan. Kenapa? Kan? Itu amanah sebenarnya. Amanah kita untuk tolong kita punya tim dengan senang sebenarnya. Sebab tu Miza dengan grup-grup kita semua, kita cuba seboleh daya mungkin kita 5 cc tu sebelum 15. Tapi sebenarnya untuk tim manager kita sebelum 5 hari bulan kita settlekan. Sebab kita nak tolong kita punya tim ni. Amanah tu, amanah. Sebab Abang Jawa dah bakar kapal Abang Jawa. Okey. Abang Jawa dah bakarkan kapal Kak Azhar. Okey, Abang Jawa dah bakarkan kapal Hafiz. Faiz, minta maaf, Faiz Mia. Okey. Apa tanggungjawab Abang Jawa sekarang? Nak tengok dia orang ni boleh berjalan sama-sama dengan Abang Jawa dalam satu kapal yang sama. Kan? Cuba bayangkan kalau katalah Faiz fail. Okey, Azhar fail. Apa perasaan Abang Jawa? Abang Jawa yang bakarkan kapal dia orang dulu. Abang Jawa tolong bagi dia lighter. You nak bakar kapal, I ada lighter. Okey? Apa perasaan dia orang kalau dia gagal? Itu soalan yang terbalik pada kita lah. Itu nama dia tanggungjawab. Tanggung kat dunia, jawab kat akhirat esok. Kan? Betul ya Abang Zul? InsyaAllah. Tanggung kat dunia, jawab kat akhirat esok. Sebab kita tolong bakarkan kapal dia. Alright. Lagi satu, kita pulangkan kita punya masa pada masyarakat. Contohnya, kita tolong cuci surau ke, tolong angkat orang angkat barang. Tak kisahlah kalau baru-baru ni kita tolong orang-orang dekat mangsa banjir dekat Kuantan, Faiz pun pernah pergi. Jadi itu semua kita pulang balik pada masyarakat. Sebenarnya diri kita ni bukan untuk orang rumah saja. Diri kita ni, diri sebagai lelaki ni bukan untuk orang rumah je. Bila kita keluar, kita hak masyarakat. Bila kita kat surau, kita hak surau. Bila kita kat tanah kubur, Allah hak kita pada Allah. Dah direct dah. Dah tak ada apa-apa dah. Okey. Rasanya yang lain tak ada. Kalau ada soalan, boleh je tanya. InsyaAllah. Ada? Soalan mana kita open last kali lah kot Okey, untuk Abang Jawa dah habis kita settlekan 2 orang lagi CBM. Alright, okey. Nanti dah tu. Terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf yang terlebih dan terkurang. Semuanya dengan keizin Allah. Okey, Faiz. Alright. Terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat menusuk hati dan InsyaAllah menjadi inspirasi untuk kita semua sama-sama berjaya dekat Forever. Dan seterusnya saya nak jemput seorang CBM yang menjadi inspirasi untuk saya dan wife sama-sama buat bisnes Forever ni. Saya jemput CBM Abang Sodin. Actually CBM Abang Sodin ni pakcik kepada wife saya. So kita orang, wife saya dengan Abang Sodin ni memang agak rapat lah. Sebab beza umur pun tak sampai 10 tahun rasanya. So saya tee up sikit lah CBM Abang Sodin ni. Lahir dan membesar di kampung Parit Karimua. So memulakan perjalanan hidup seawal usia 13 tahun dengan meneruskan persekolahan di Kuantan, Pahang. So Abang Sodin ni seorang yang genius lah, bijak lah yang boleh saya katakan sebab dia memang gifted
okey, dapat belajar pergi Jerman dalam bidang kejuruteraan mekanikal di University of Applied Science Mannheim. So Jerman ni tempat yang maju lah, teknologi tinggi. Saya pun bercita-cita dulu nak pergi Jerman. Tapi Alhamdulillah Allah pilih saya pergi Jepun. Tak dapat pergi Jerman, saya pergi Jepun. So Abang Sodin ni dia bertemu jodoh dan memulakan hidup berkeluarga seawal 24 tahun dengan pasangannya CBM Rawani semasa tahun akhir di universiti. So balik saja daripada Jerman, Abang Sodin ni dah bekerja dekat 4 tahun, dekat 5 buah syarikat multinasional dalam 4 tahun pertama kerjaya dia dan telah menjadi manager dalam industri minyak dan gas seawal usia 29 tahun. So Abang Sodin ni seorang yang gemar melancong. Dia mencuba dan pernah mencuba pelbagai bidang perniagaan secara sambilan, termasuklah bidang kewangan Islam, unit amanah dan pernah terlibat dalam bidang perniagaan restoran. So Abang Sodin ni dia bertemu dengan Forever semasa anak kedua dalam rawatan untuk leukemia dan menggalakkan pasangannya iaitu CBM Rawani untuk menceburi perniagaan network marketing bersama Forever. So Abang Sodin ni jadi yakin dan gembira dengan Forever sebab anak dan mak sendiri jadi lebih sihat selepas mengamalkan Forever. So sekarang Abang Sodin dah tinggalkan kerja dia dan fokus Forever bersama pasangan dan telah menubuhkan syarikat sendiri iaitu RSG Sendian Berhad untuk bisnes Forever. Dan Abang Sodin ni telah berhenti makan gaji pada usia 42 tahun dan telah bagi sepenuh masa untuk bisnes Forever. So sedikit pencapaian Abang Sodin dengan Forever. Okay, Recognized Manager pada Februari 2018. Local Incentive Trip Bangkok 2018, BO International Solid Manager Award 2018, Soar to Sydney Trip 2019, Eagle Manager Dallas 2019, BO International Solid Manager Award kali kedua 2019, Eagle Manager Bahamas 2020, CBM Level 1 2020, Global Rally 1.5 ribu 2020, BO International Leadership Club Member Award 2020, F2D Level 3, Senior Manager 2021, Senior Eagle Manager Phoenix 2021, CBM Level 1 2021, Global Rally 2.500 cc 2021 dan terbaru ialah BO International President Club Member Award 2021. Dan beliau juga telah diiktiraf oleh British Media pada tahun 2021 sebagai Successful People in Malaysia. So tenang, bahagia dan bersyukur bersama Forever. Seterusnya saya jemput CBM Sodin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam, pagi. Terima kasih MC, terima kasih kepada AUC sebab bagi peluang untuk Abang Sodin share lah apa yang Abang Sodin lalui. Okay. Seperti CBM yang lain dah bagi tahu tadi, Haji Zul pun dah ingatkan kita hidup kat dunia ni sekejap je. Okay, sekejap je. Jadinya kita banyak tugas-tugas kita terutama sebagai seorang suami lah. Okay. Alhamdulillah Abang Sodin dapat berjumpa dan berkahwin lah dengan CBM Rawani ni. Okay, so kita sebab yang mula-mula yang pindah ke Pasir Gudang ni wife lah. Masa tu Abang Sodin pun masih belajar tahun akhir lah. Tahun akhir tu Abang Sodin tengah buat final year project. Kak Wani masa tu dia dah dapat kerja lah, dapat kerja dekat Pasir Gudang. So lepas tu kami berpindah Pasir Gudang. Okay. Bila mulakan kerjaya Abang Sodin tu memang jenis suka lompat-lompat kan. Kita suka pergi interview, lepas tu dapat peluang kita lompat-lompat. Kebanyakan company yang Abang Sodin masuk ni mula-mula masuk company Jepun. Saya tu fahamlah macam mana cara kerja Jepun apa semua kan. Lepas tu lompat ke company Korea. Okay, lepas company Korea tu Norway. Okay, lepas tu Norway, saya tu Jerman, saya tu US, saya tu Jerman. Last kali Jerman lah. Okay, so macam tu lah perjalanannya. Okay, dan bila kita fikir kan, okay, hidup kita ni sekejap je. Okay,
Dan apa yang kita ada ni akan jadi pernah. Maksudnya kalau kita pernah belajar dekat luar negara, akhirnya jadi pernah. Sebab semua orang kat sini yakin kan, satu masa nanti kita akan mati. Betul. Semua orang yakin. Tak ada orang yang tak yakin yang aku tak akan mati. Semua orang percaya satu hari nanti kita akan mati. Apa yang kita ada ni semua jadi pernah. Aku pernah ada kereta, aku pernah bekerja, aku pernah berkeluarga, semua jadi pernah. Aku pernah jadi datuk ke, aku pernah jadi, semua jadi pernah. Bila dia mati je, semua jadi pernah. So, apa tujuan? Okay, tujuan kita hidup kat dunia ni, kita nak tukarkan semua semua jadi pahala. Itu je yang dikira. Kalau nak kira tak cukup, ada dua benda je yang tak cukup kat dunia ni. Okay, ada dua benda je. Ilmu dengan amal. Itu je. Amal ibadat dengan ilmu. Yang lain tu insya-Allah cukup. Rezeki ke apa, Allah dah jamin dicukupkan. Okay. Untuk itu Abang Sudin nak share lah Abang Sudin punya slide. Okey, boleh nampak tak? Kalau boleh nampak, bagi Abang Sudin nombor 1. Boleh. Boleh Okey, alhamdulillah. Alright. Okey, hari ni Abang Sudin nak share macam mana kita sebagai suami ni menjalankan tanggungjawab seorang suami dengan perniagaan Forever Living Product. Okey. Kebanyakan daripada kita selalu kita fokus kepada nombor 1 ni, itu mencari nafkah. Okey, bila mencari nafkah, kita akan terlupa banyak lagi ni. Kat sini Abang Sudin sampai nombor 6 je lah. Abang Sudin nak ceritakan. Okey, tanggungjawab kita sebagai seorang ketua keluarga. Okey, yang pertama tu menyara keluarga dan mencari nafkah. Memang secara umumnya mak bapak kita zaman dulu kan, dia suruh kita belajar rajin-rajin, lepas tu cari kerja lah. So memang semua orang isteri akan bekerja, suami akan bekerja. Okey, untuk menyara keluarga dan mencari nafkah. Tapi pada satu masa, katalah si isteri ni dia jumpa satu kawasan ataupun satu kebun. Dalam kebun tu banyak emas tau, banyak emas. Kita sebagai pencari nafkah yang utama ni, kita kerja kat tempat lain kan. Kita takkan nak tengok je kan, kita buang masa kita dekat tempat tu. Sedangkan kalau kita join orang rumah kita tu, kita korek lah emas sama-sama kan. Sebab perjalanan kerja ni, kalau kerja yang berasingan, isteri kerja tempat lain, suami kerja tempat lain, setiap tempat kerja tu ada masalah dia. Suami pun ada masalah je. Jadi dia tak connect tau. Dia cerita masalah dia, silap-silap. Kalau berbincang boleh gaduh ataupun baik diam je. Dia macam bekerja ni macam roller coaster kan. Dia ada masa kita happy, ada masa kita down masa kerja kan. Apa salah kita duduk sama-sama dalam satu roller coaster yang sama. Masa down kita down, masa happy kita happy. Semua buat sama-sama. Itu poin yang pertama, mencari nafkah. Alhamdulillah, bila kita buat Forever Living ni, kita akan buat kerja sama-sama. Macam Abang Sudin tengok, kalau bila Abang Sudin full time, macam BOI system tu kan, BOI system, orang perempuan ni dia hebat tau, dia banyak slide. Sistem 933 tu, tapi dia boleh fikir ini dengan ni. Abang Sudin tak nampak. Jadi apa Abang Sudin nak fahamkan, Abang Sudin buat mind mapping tu lah kan. BOI mind mapping tu. Bila Abang Sudin dapat tu, alhamdulillah Abang Sudin share pada semua. So harap semua boleh gunakanlah, bermanfaat lah benda tu. So kalau orang tanya sistem BOI tu apa, 9333 kan, nak cerita semua, pakai slide semua, payah. Nah, ambil ni mind mapping, tengok dulu. So, diorang boleh tangkap dengan cepat. Yang kedua, mendidik isteri dan anak-anak. Bila kita full time bersama isteri dekat Forever Living ni, kita ada banyak masa. Kita sentiasa bersama isteri kita sentiasa bersama anak-anak. Pagi-pagi kita boleh hantar anak pergi sekolah, ambil diorang. Yang penting dia masa pergi sekolah tu, sebelum dia pergi ke masuk pintu pagar sekolah, kita kasih kata-kata sikit. Ayah sayang awak, belajar betul-betul. Macam tu, kita kasih dia, walaupun 2-3 perkataan tu bagi touching hati dia, cukup. Masa balik, kita sambut, macam tu. Dia semua ni emosi lah. Sama juga, bila isteri kita sentiasa bersama dengan kita, kita buat bisnes sama-sama, so kita didik dia. Masa naik kereta sama-sama pergi jumpa prospek ke, kita boleh bercerita. Alright. Poin yang nombor 3 ni, menjaga maruah dan kehormatan. Bila isteri kita bersama kita, sentiasa kan,
kita ada peluang lah jaga maruah dia. Dia tak adalah pergi drive ke, hantar barang ke, jumpa prospek tu seorang-seorang. Kita sentiasa ada. Okay? Kita jaga keselamatan dia. Orang perempuan ni dia rasa selamat bila suami dia ada. Okay? Jadinya dia lebih kreatif lah kalau dia bercerita dengan prospek dia. Kita ada dekat sebelah dia, dia rasa tenang, dia rasa aman. Okay? Okay, faham semua ni? Ada apa-apa nak tambah nanti tegur-tegur lah kalau ada nak tambah. Okay. Alright. Yang seterusnya, menyediakan tempat tinggal. Okay. Kalau isteri kita sibuk kan, buat coaching apa semua, kita lah yang memikirkan macam mana nak buat syarikat ke ataupun mencari properties. Kita tengok mana satu, okey, kita cari pilih tempat tinggal. Macam sekarang ni alhamdulillah lah, Abang Sudin dapat tempat tinggal yang alhamdulillah lokasinya paling strategik, dekat dengan sekolah, dekat dengan masjid, dekat dengan hospital, semualah. Okey, semua tu boleh. Okey, kalau siapa-siapa yang bermula daripada tempat-tempat lain ataupun masih bekerja ataupun masih baru habis belajar, semua okey. Sebelum menjadi seorang suami, tengok ni dulu. Ni sebab Abang Sudin dah lalui kan. Tengok ni semua dulu. Fikir-fikirkan macam mana nak beri semua tanggungjawab ni kepada isteri, okey, dan anak-anak. Dengan forever living, insya-Allah benda-benda ni jadi mudah, lebih mudah daripada kalau kita kerja makan gaji. Okey. Nombor 5, memberi makan dan minum. Okey, kat sini memberi makan dan minum ni maksudnya bukan isteri yang masak tau. Sebenarnya tanggungjawab lelaki yang kena masak. Lelaki yang kena basuh baju. Betul, sebenarnya apa yang diorang buat ni, CBCM tadi kan, Abang Jawa lah semua. Diorang semua betul lah, CBM Faiz kan, betul. Memang kita lah yang kena masak. Kita pergi pasar, apa semua, kita pilih makanan yang baik untuk keluarga kita. Okey. Barang-barang forever dah ada. Okey. Kalau kita pergi pasar kan, ayam kan susah nak pilih kan. Ayam ke telur ke, kita tak tahu mana yang ada tu. Sebab tu kita top up dengan forever living. So kita jagalah. So kita bagi yang terbaik. Seorang lelaki yang sejati, dia bukan bagi benda yang termurah untuk keluarga dia. Dia mesti bagi benda yang terbaik untuk keluarga. Okey. Alright. Dan yang keenam, memberi nafkah zahir dan batin. Tu kita pecahkanlah untuk nafkah zahir tu tempat tinggal, makan minum, pakaian, menjaga keselamatan, belanja keperluan pasangan, baju ke apa, ikut. Sebab kalau kita kerja, orang rumah kita tak kerja kan, nanti dia pergi shopping sendiri tau, ataupun Sabtu Ahad ke, ramai orang kan, susah nak pilih. Kalau weekdays, contoh pergi hari Selasa, kedai tu kosong je kan, dia nak pilih 2 jam ke 3 jam, tak apa, kita tunggu, pilih dia nak pilih baju mana, kasut macam mana, kita ada masa, kita boleh temankan, kita boleh bagi pendapat. Ni ada tips lah untuk para suami kat sana, tapi mungkin ada orang buat lebih baik daripada Abang Sudin kan. Dia macam ni, hari Jumaat, setiap hari Jumaat, hari sebelum tu, hari Khamis tu korang cucuklah duit dekat bank, kasih keluar note yang warna ungu tau, warna biru kundang tu, note 100 tu. So pagi Jumaat, setiap pagi Jumaat bagi RM100 tu dekat isteri. Tak apa, tak banyak pun tak apa. Dia setiap minggu buat macam tu. InsyaAllah confirm kita punya isteri gembira. Tapi pastikan duit biru tak. Kalau RM50, 2 keping, dia punya feel kurang. Lebih baik kasih duit ungu tu sekeping, lagi syok. Cuba try. Minggu ni dah boleh buat lah. Dan yang terakhir tu untuk batin, untuk aspek emosi dan rohani lah. Ini pun dah dibincangkan tadi kan, sebab isteri dia punya perkataan dia sampai 25,000 perkataan apa semua. Kita boleh kontrol, kita sentiasa ada, kita jaga emosi, jaga rohani, bagi didikan, apa semua, boleh bagi nasihat, bagi pendapat. Kadang-kadang pendapat kita tak sentiasa betul. Kita boleh tanya pendapat orang ketiga apa semua itu, asalkan dia memberi kebaikan kepada kita. Alright. So rasanya sebab Abang Sudin biasa memang macam ni lah cara Abang Sudin kena ada something supaya Abang Sudin ada guide. Alright. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Right. Terima kasih CBM Abang Sudin. Dah settle ke tu? Dah. Oh, alhamdulillah. CBM Abang Sudin. Terima kasih di atas perkongsian sangat
teratur, sangat orang kata very strategized. So very structured. So siap ada slide lagi sharing dengan Abang Soden hari ni. So untuk kita semua yang mana dah jadi suami, ayah, bakal suami, bakal ayah, so banyak manfaat yang kita boleh dapatkan daripada sharing CBM Abang Soden, CBM Abang Jawa, CBM Faiz, CBM Haji Zul untuk panduan kehidupan kita sekarang dan seterusnya, insyaAllah. So seterusnya saya ingin menjemput ini orang mastermind di sebalik AUC Hero Day hari ni. Tiba-tiba saya dapat mesej cakap dia bagi tahu Faiz boleh tak jadi host untuk AUC Hero Day. Saya betul ke dia panggil saya? Saya takut dia silap dengan Faiz Mia. Dia kata betul lah Faiz Anis. Okey, betul saya lah tu. So sekarang saya nak jemput CBM Abang apa nama dia? Abang Radwan ataupun dipanggil Abang Berong. Okey. Sebelum saya jemput CBM Abang Berong, saya nak tee up sikit dia. So Abang Berong ni dia seorang graduan diploma seni bina dari Institut Bina Usahawan Melaka. So beliau mempunyai 20 tahun pengalaman di dalam sektor pembinaan. Okey, pembinaan sauna, swimming pool, jalan raya, longkang sisa kumbahan, rumah landed, high-rise construction, semua makanan dia lah. Dan terakhir sekali beliau bekerja sebagai Senior Site Supervisor di UM Sunrise. Beliau ni seorang pekerja yang sangat rajin dan suka kerja lebih masa. Semua orang suka kerja lebih masa sebab dapat gaji lebih. Tapi semasa bertugas di company kedua, beliau sangat disayangi bos Chinese sehingga menerima bermacam-macam kemudahan, insentif, bonus dan kenaikan gaji. So beliau ni terlalu komited dengan kerja sehingga kesihatan dan pemakanan tidak terjaga menyebabkan beliau diuji mengidap penyakit gout kronik pada tahun 2009. Oleh itu, sejak 2014 beliau sangat kerap MC check-in hospital dan apa yang berlaku kualiti kerja terjejas dan terpaksa letak tepi hobi bersukan dan panjat gunung. So Januari 2015 beliau telah buat keputusan berhenti berjemaah dengan isteri dan lepaskan gaji 5 angka sebulan untuk fokus bisnes sewa lori angkut kelapa sawit. So setahun fokus bisnes lori sewa walaupun tak terima bayaran yang dijanjikan, tetap semangat dan tak mudah putus asa. Pada masa yang sama, CBM Kak Miza busy fokus business forever dan income dari business forever banyak digunakan untuk bayar gaji driver lori. Akhirnya, September 2016, selepas CBM Kak Miza belanja honeymoon di Greece, Abang Berong nekat lepaskan bisnes sewa lori, tambah yakin bila sakit gout beliau tadi daripada 2009 semakin pulih selepas beliau ni konsisten amalkan suplemen forever. Dan mula-mula atas desakan isteri hanya bantu-bantu jawab PM buasir stroke sahaja. Alhamdulillah langsung tiada pengalaman bisnes online dan layan kerana pengguna suplemen. Sebelum ni kerja kasar duduk kat site kan. Tapi disebabkan terlalu banyak bukti-bukti kejayaan dan kesenangan yang CBM Kak Miza tunjukkan, beliau sendiri nekat untuk belajar selok-belok business forever. Akhirnya sekarang ni 5 sesi aktif di minggu pertama, dia sendiri yang usahakan, terus menerus didatangi kawan-kawan yang satu ketika dulu tak percaya pada beliau. Segala urusan produk, apps, kewangan syarikat Sendian Berhad, cukai, wakaf, sedekah, zakat, staf, investment rumah, kedai, kebun dan lembu diuruskan sepenuhnya oleh CBM Berong. Dahsyat ni, banyak kerja dia. Paling menyejukkan hati, dan beliau dapat berkhidmat sebagai penggali kubur sepenuh masa di gugusan Wahha. So saya jemput CBM terakhir dan mastermind kita pada hari ini, CBM Abang Berong. Ya, dengar? Boleh dengar. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Benda ni sebenarnya saya dah lama plan. Kata orang kita nak tunjuk pada asyik kita punya isteri je yang lebih-lebih kan. Kita boleh lagi lah nak tunjuk hero. Okay, sekarang ni apa semua poin yang nak saya cakap dah kita punya CBM yang lain dah cakap. Ya, tak semua tapi ada lah, tapi kebanyakan poin saya lebih-lebih lagi pada Abang Soden. Terima kasih host power kita.
Tuan Faiz, manager Faiz. Okey, sekarang ni saya dulu asalnya saya seorang pekerja. Sekarang saya businessman. Businessman dengan dengan pekerja ni lain businessman kita kena susun sendiri. Kalau pekerja ni kita disusun. Macam tu. Okey, sekarang ni saya cuma cerita berdasarkan pengalaman saya pengalaman saya masa kerja dengan masa bisnes. Okey, pada waktu saya bekerja, pengalaman saya ialah makan gaji. Kalau makan gaji ni segitu je lah, setahun segitu je lah kan. Kalau 4,000 je lah sebulan. Dia tak bergerak kan, macam itu. Jadinya kita punya kerja memang rajin. Kerja lah macam kata orang macam lembu. Macam lembu, kerja-kerja teruk macam mana, segitu je. Jadi bila dah kerja macam tu, kita lama kelamaan kita akan rasa macam penat bekerja. Jadinya terdetik hati kita nak buat bisnes sendiri. Macam-macam bisnes saya buat. Macam-macam dari segi bisnes makanan, bisnes pengangkutan, benda tadi dah cerita pada tiap kan. Okey. Memang benda tu yang dapatnya kalau saya kita bisnes macam tu ialah bisnes yang kata orang yang tak seberapa tu, kita bisnes sendiri macam masa kita pun tak ada. Yalah, bisnes yang kalau macam segi pengangkutan ni dia ikut time. Dia ikut time dia je. Selagi barang aku tak sampai, selagi tu kau kena buat. Macam tu. Kalau bagi dia macam segi makanan ataupun restoran pun sama. Kita nak kena pergi belanja apa semua, buang masa banyak. Penat memang penat. Lepas tu je dengan kosnya lagi kalau macam construction macam saya pun ada ambil part time construction dengan payment ni lambat, modal sendiri, ya Allah. Memang dia tadi okey, dalam masa yang sama saya fikir Miza buat bisnes, saya pun buat bisnes. So jadinya bila saya tengok Miza ni dia punya masa dia join Forever tu, saya buat tak tahu je. Saya ada bisnes saya sendiri, jadinya saya sibuk lah. Saya tengok dia punya tu, tapi saya tengok dengan dia duduk satu tempat dalam bilik masuk dalam office dalam office. Tapi saya tengok setiap bulan ada benda yang baru, maksudnya hutang dia settle. Hutang saya pun dia cakap saya, kami masa mula bisnes hutang yang banyak. Tadinya dia offer, bang, saya ada duit lebih ni, apa kata kita habis hutang bang, kita buat loan ke untuk apa. Cakap banyak tu kita hutang kan. Saya terus terang, masa permulaan kita ni nak jaya, saya mula-mula hutang kami, ya Allah, RM100,000. Jadinya dia offer macam tu, cakap macam mana ni, sekali dia tunjuklah dia punya bonus semua. Kenapa setiap bulan semakin meningkat. Tapi saya pun tak tahulah, kita ego bisnes juga. Jadinya tak tahu okeylah, tak kisahlah tu. Tapi dalam masa sama buat setelah beberapa bulan sampai ke ni, saya ingat Eagle Manager Retreat, pergi ke mana tu, Greece. Cakap pelik betul. Ingat masa tu saya fikir Eagle Manager tu bayar sendiri. Kita tak jalan lagi kan, baru pasal sanding gitu. Cakap kaya gila bini aku ni sampai pergi Eropah kan. Follow lah. Sekali dah follow dia tu, kita jumpa yang lain, kita jumpa Eagle Manager yang lain. Saya tanya dia punya husband yang dah full time join. Saya tanya dia macam arwah saya ingat arwah Abang Ijoy. Dia cerita Abang Mat. Dia cakap ini semua benda free kau ini. Cakap iya ke je kan. Sejak tu saya mula tertarik.
Sejak tu saya mula tarik. Sejak tu saya mula ngending dengan rumah. Ya, kata ya. Apa guna benda apa semua je lah. Apa jual macam mana. Sekali dia cakap jual online, dia tunjuklah semua kan. Sejak tu saya offer diri saya masuk tahu apa lah, maksudnya saya bantu lah macam dari segi COD. Lepas tu je Miza ni dia pandai. Dia pandai ambil hati. Dia pandai hati, dia macam mana dia offer kat saya lah. Bang, cuba abang tinggalkan bisnes ni semua. Macam bisnes pengangkutan tu serah pada adik saya. Jadi untuk fokus tolong lagi dia. Sebab apa dia cakap ni benda ni kalau kita pergi berdua lagi potensi besar. Untung tu lebih besar. Jadinya saya fikir boleh ke ni tapi saya cakap bagi masa 2 bulan ni. Tengok aku punya boleh pergi ke kau punya boleh pergi kan. Jadinya okey. Dalam masa 2 bulan saya nampak bila saya dapat bantu, tak kira bukan bantulah, maksudnya sedang gini kita punya mula-mula lah saya dapat bantu ni dengan bantu dengan bagi komitmen ataupun bagi komitmen besar support lain tau. Bantu ni kita bantu je, kalau macam kita tak boleh buat hantar lah. Betul kan. Tapi kalau kita support, kalau kita bagi komitmen yang kata orang persen dia besar, keuntungan tu akan berganda. Maksudnya keuntungan kita nak cepat tu akan berganda. Kita punya speed tu akan berganda. Maksudnya saya dengan Miza ni memang start jenis ke saya dengan Miza ni saya support dia, saya bagi komitmen besar. Kami punya forever punya bisnes ni dia cepat tau. Sebab apa? Kita bukan buat kerja yang sama. Bila dalam bisnes forever ni pasangan jangan buat kerja, bukan jangan lah, maksudnya kalau nak kata orang lebih smooth, jangan buat kerja yang sama. Seperti kata Pak Is tadi, Pak Ismia, dia cakap okey kalau kau buat, kalau isteri buat coaching, dia hantar sudi, macam tu buat permulaan. Tapi bila kita dah besar macam ni, kita tukar. Maksudnya bila kita try tukar, maksudnya okey kau dah COD, okey aku pula buat coaching sikit-sikit. Macam tu. Tapi sekarang sejak saya sekarang ni, dulu macam abang Jawa lah, macam Jawa. Dalam telefon tu kawan banyak tapi lari. Tapi sekarang kawan dah datang. Macam tu lah. Nanti kalau macam awak semua akan rasa macam kami. Akan rasa macam kami. Betul? Saya tak bohong. Betul apa yang abang Jawa cakap tu betul. Apa abang Saudir cakap tu betul. Apa Haji Zul cakap tu betul. Apa yang Pak Is cakap tu betul. Dia orang semua pengalaman sama je dengan kita. Patut kita nak, bila kita nak banyak present macam ni tu, kau dah dekat aku jadi saya nak cakap pun macam ni kan. Tapi saya cakap dari segi pengalaman. Betul, permulaan bisnes dia mulakan banyak dengan air mata. Betul. Saya mula support, kita bila dah support rumah ni, support bagi komitmen, jadinya kita pun rasa aku ni dah terror sikit ni kan. Bila dia ada task untuk kita, kita nak banking je. Itu biasa. Itu saya cakap, kita kena yang kerja tu. Jangan situasi sama, kerja yang sama. Nanti dia akan rasa lain lah. Maksudnya dia ada bertelaga sikit lah. Itu biasalah. Itu biasa. Jadinya kalau macam kita baru nak berjinak dengan bagi komitmen dengan isteri, bagi support dengan isteri, kita nak kena ubah kita punya hati. Sebab apa kita ubah hati macam mana tau? Kita kena paksa diri kita, walaupun kita tak suka benda tu, kita kena paksa buat. Paksa diri kita buat.
paksa diri kita buat apa, kita dah tahu kan apa business forever ni boleh untung besar. Buat apa nak susah-susah kita buat kerja yang susah? Betul tak? Buat apa kita nak hadap yang benda yang susah? Apa forever ni kita buat ni, benda ni ulang-ulang je. Kalau kita dah tahu step, benda ni kita buat ulang-ulang je. Saya berani jamin AUC ni dulu zaman-zaman Rawani, zaman-zaman Kak Lila, zaman-zaman Kak Azhar, zaman-zaman Miza mula bertapak, dulu kata orang jalan ni belum ada tu. Langsung tak ada jalan. Maksudnya tadi saya dengar Abang Jabu cakap dia menebas jalan macam tu. Sekarang ni Miza, Kak Wani, Soden, Kak Lila, Abang Jawa dah buat semua tu jalan untuk kita. Mudah. Memang mudah. Apatah lagi kalau kita dalam bekerjasama berdua. Daripada suami. InsyaAllah. InsyaAllah saya cakap ni dari hati, dari pengalaman. Saya nampak dia orang ni. Dulu saya nampak. Dulu Miza dengan saya cakap lah dengan depan mata saya ni kan. Dia stres. Macam mana dia stres nak buka jalan tu. Sekarang dah mudah. Starter kit semua dah online. Semua dah ada Telegram. Dah ada step-step punya video semua dah ada. Kalau dulu tak ada bang. Tak ada itu. Betul. Dulu tak ada, sekarang dah senang. Klik je. Dia orang ni yang pasangan ni yang CPM tak awal kami ni. Ya Allah, dia dulu nak menapak, ya Allah. Kita tengok memang susah. Tapi sekarang alhamdulillah, saya memang respect kat dia orang ni. Memang respect. Tak ada dia orang ni CPM ni, CPM hero dengan dia punya pasangan ni, saya pun tak tahulah yang mana. Masing-masing ada kelebihan. Jadinya kita sebagai pasangan kita bagilah support kalau nak cepat. Betul tak? Okey, tentang jaga hati pasangan, jaga hati isteri semua tu. Yalah, tadi dah diterangkan kan dengan segi lain. Okey, kita sebagai suami ni kita kena tunjuk kita ni lagi lebih lah pada isteri. Jadinya bagi galakan yalah, tak kira dari segi apa lah, bagi galakan apa semua. Apa yang kosong kita isi. Macam tu. Apa yang kosong kita nampak, kita perasan kita kosong isi. Apa yang silap kita betulkan. Kadang-kadang kita punya pasangan ni pun yalah tak semua benda betul buat dan kita perasan kita tegur. Macam tu. Apa yang ada yang perlu kita offer, kita offer. Maksudnya yalah, kalau nak pergi berjalan ke, kalau dah nak ready tension ke, macam isteri dah terlalu banyak coaching, kita kena tahu coaching ni bukan senang. Coaching ni bukan senang. Kalau ada isteri kata orang ikut sistem apa, bukan senang. Ingat nak cari idea tu, mau pecah otak tau. Tentang yang lain. Okey, saya baru nak cakap benda tu sama sebenarnya. Sama dengan dia orang cakap ni. Tu kan saya tengok, Al-Quran aku semua dah sama, kau tiga aku ke apa ni. Jadinya saya kena sikit-sikit lah kan. Apa yang ni. Okey, sebagai isteri pun saya nak ingatkan yalah, bukannya kata orang ni terjadi kat saya, tak. Saya kena cakap untuk umum. Jadinya sebagai isteri juga mesti kena faham si suami. Beri dia peluang, macam dia nak release ke apa kan. Kita kadang-kadang tak tahu tau. Macam suami, orang lelaki ni memang dia banyak fikir tau. Kan?
Dia tak boleh tension. Kalau dia tension, alamak. Kalau orang tension, kalau biasa dulu, kalau saya tension, saya sokok. Saya sokok kan. Dululah. Tapi sekarang, kalau macam orang tak sokok tu, macam dia main game ke apa. Kita bagi dia chance. Sesekali lah. Maksudnya bukan yang orang yang kena bagi macam lelaki pun, janganlah aku minta hari-hari. Macam tu. Jadinya maksudnya, kena give and take lah. Barulah pasangan dia bahagia. Okay. Sebab apa biasa si suami ni dia ada hobi. Orang lelaki ni dia ada hobi. Tak kira lah macam saya hobi mancing. Tapi nasib baik saya dengan Miza ni hobi ni lebih kurang sama. Kan? Hobi mancing jom. Macam tu tak ada masalah. Tapi kadang yang ada yang perempuan tu, ada yang isteri tu tak sama hobi dengan lelaki. Minatnya tak sama. Dia nak pergi main golf ke. Itu lagi. Tak ada masalah. Jangan terlalu mengongkong walaupun dia dah tolong kita, bang. Ini kena buat ni. Tapi kita ni sebagai isteri kita tak apa bagi dia buang. Macam tu. Ni saya cakap general. Okey. Okey, apa ni? Yalah, saya tak ada apa lagi nak cakap. Tapi peringatan saya bagi suami dah tengah support, bagi fully support. Perkataan bantu tu tak layak bagi kamu. Perkataan bantu tu pada orang mula-mula nak tolong, pada mula-mula nak tolong. Tapi perkataan untuk fully commitment, fully support, jadi macam tu maknanya kita dah tahu kerja kita nak business bagi commitment tu. InsyaAllah pasti kita boleh, apa yang kami capai, apa yang kami SDM ni boleh capai, kamu boleh capai. Dengan cepat. Sistem dah ada semua, tak risaulah, saya tak heran lah cakap ni susah tak ada, tak payah, semua isi semua dah ada. Semua dah ada, awak klik dekat, semua dah ada lah. Apa, statistik ke, testimoni, semua ada Telegram channel. Apa, saya pun setakat nak jawab PM apa semua ni daripada dulu lah, dah tahu lah. Jadinya segala semua ayat, apa semua saya nak closing, apa untuk kata orang, untuk macam orang PM saya untuk beli produk, daftar ahli apa, semua dah. Kalau dulu memang saya terkikil, tapi sekarang semua kata orang dah jadi makanan saya lah. Saya tengok tangan sebelah je lah buat. Kalau dulu fikir juga tengok Telegram, tengok testimoni apa kan. Tapi sekarang alhamdulillah kan, apa orang tanya saya dah boleh lah. Kalau nak orang PM saya nak beli, kalau nak close tu, kalau 10 datang, insyaAllah dalam 7-8 mesti close. Macam tu lah. Kena cakap tu apa, sebab kita ikut berdasarkan pengalaman. Kami ni dah 6 tahun, jadinya takkanlah 10 PM baru 1-2 je close kot. Macam tu lah kan. Jadinya benda tu pengalaman. Betul, sang lelaki kan. Sang lelaki, kena ingat. Belajar dulu. Belajar, cara jawab PM. Kalau close tu, power. Okay. Seronok. Kita jadi seronok. Betul Pak Is. Kita jadi seronok untuk menjawab. Kita walaupun orang tu tak tu apa, dia tanya kita tak jawab, kita macam soalan tu pelik. Tapi bila kita twist benda lain, orang tu percaya. Bukan kita bohong, kita twist. Macam tu. Boleh close. Itu kata orang kehebatan seorang lelaki sejati. Ayat manis. Okay. Okay. Saya rasa untuk ni timing pun dah tak bagi kita ni. Setakat ni saja saya. Lain kali kita buat lagi lah kan. Ini buat first time. Saya pun the door. Apa bukan the door apa? Debor. Panggil debor betul. Debor. Jadinya dulu saya seorang pekerja. Sekarang saya businessman. Saya penggali kubur. Saya kena saya lah apa yang kata orang kat kampung ni, kata orang kalau awak datang kampung ni awak sebut nama Berong, insya-Allah orang semua kenal. Macam itulah. Jadinya semoga apa yang saya sampaikan ni dapat memberi manfaat kepada semua sang suami yang baru nak berjinak-jinak ataupun baru nak dengar-dengar kan. Terdengar saya cakap ni kan. Jadinya ambil yang baik daripada saya,
yang apa kata orang, yang baik tu datang daripada Allah, yang baik yang tak baik tu datang daripada saya sendiri. Kalau saya ada tersilap cakap, saya minta maaf banyak-banyak. Berapa saya betul saya terang ni was first time saya cakap. First time saya present macam ni kan. Nasib baik dia orang ada apa dah banyak saya punya point ni dia orang dah sebut. Kalau tak boleh habis sama sekarang. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alright, waalaikumsalam. Terima kasih CBM Abang Berong. Okey. So hari ni kita dah dapat banyak perkongsian daripada 5 orang CBM yang dah kata terbukti berjaya di dalam Forever, yang dah makan gaji, berhenti makan gaji, fokus bisnes Forever dan sama-sama buat bisnes dengan isteri masing-masing, pasangan masing-masing. Semua dah berjaya jadi CBM. So orang-orang yang join hari ni yang mana masih belum support pasangan buat bisnes, cuba bagi masa dengar, tolong support. Kita tak dapat nak support sepenuhnya, kita belajar support sikit-sikit dulu. Kita belajar sikit-sikit dulu. Yang mana masih part time dan cuba untuk bagi masa support isteri masing-masing, tolong buat bisnes. Kita tak boleh nak jawab PM, kita tolong COD. Kita tolong hantar barang. Kita tolong prepare packaging untuk hantar barang. Semua kita boleh buat. Yang mana kita boleh bantu, kita bantu. Kita mudahkan urusan isteri kita. Kita tolong jaga anak, kita tolong masak sekali-sekala, kita tolong sidai baju. Macam saya sendiri pun, saya memang baju basuh, sidai memang saya buat hari-hari. Selang 2 hari sekali. So anak makan kan, kita jaga anak kita, time isteri kita bagi coaching ataupun masuk kelas. Dengan itu, itulah cara kita nak support isteri kita yang berniaga. So bila isteri kita dah berjaya dalam perniagaan Forever, dia dapat untung bonus yang besar, kita beruntung. Kalau kita sekarang ni penat bekerja makan gaji, stres dengan bos kat luar sana kan, banyak asyik kena arahan je kan. Macam Abang Berong tadi cakap, kita jadi pekerja ni kita disusun. Kalau businessman kita yang menyusun. So kalau kita dah boring asyik disusun, kalau wife kita berjaya buat business Forever dengan asbab kita support dia dari sekarang, so tak mustahil kita pun boleh berhenti kerja, kita boleh buat sama-sama bisnes dengan isteri kita insyaAllah. So pada semua yang join hari ni, yang mana baru nak berjinak-jinak dengan business Forever, boleh contact orang-orang yang ajak korang semua join talk pada hari ni, dan boleh tanya dia orang macam mana nak join business Forever. Dan yang mana dah join tapi belum bermula sebagai BIP untuk berniaga, boleh mula sekarang. Kita masih ada lagi package VIP 1316.7%. Sangat jimat, sangat untung untuk keuntungan yang besar berganda-ganda di masa akan datang. So saya kira setakat itu sajalah kita punya sesi hari ini, AUC Hero Day. So semoga kita dapat berjumpa lagi dan semua dapat manfaat pada hari ni insyaAllah. So jumpa lagi. Bye. Okay, kita nyanyi dulu. Oh ada lagu lah. Ada. Okay, congratulations semua hero-hero AUC. Siapa nak lagi? Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Wow. Menang kita juara. Kita menang kita juara. Ole, 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 ole. Kita menang kita lah juara. Ole, 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 ole. Kita menang kita lah juara. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, go, go. Terima kasih Pak Is, terima kasih AUC. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Is. Sama semua, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.